وقت الأتيار تشدو في ليالي المغرب وبريد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 7 sifat yang dinamakan dengan sifat ma'ani. Ma'ani jamak daripada ma'nan. Sifat ma'ani sifat yang bangsa ada, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Masjid, masajid, ma'nan, ma'ani itu jamak dia. Kemudian bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ma'ani, mana adanya ma'ani di zat Tuhan. Ada ma'ani di zat Allah, ada qudrah di zat Allah, ada iradah di zat Allah, ada ilmu di zat Allah. Itulah dipanggil kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Di sisi Imam Asy'ari ada ma'ani di zat, itulah kaunuhu. Cuma berbeza segi kaunuhu ni tak dibilang dah. Sebab apa? Sebab amrul ijibari. Kita reti zat, reti sifat ma'ani. Mana kita dah mengaji sifat Tuhan ada di zat Tuhan. Bukan bercerai tanggai, bukan tarasin. Mana ada ma'ani di zat, itulah dipanggil kaunuhu. Mana bukan menafikan kaunuhu, cuma menafikan ahwal. Beza situ ya. Mana tentang sabit adanya sifat ma'ani di zat tu, itu semua mengaku belaka. Ada ma'ani zat. Mana ahli sunnah wal jamaah lah mengaku ada ma'ani di zat. Cuma Mu'tazilah lah dia menolak adanya ma'ani. Lazim daripada Mu'tazilah menolak ma'ani, dia menolak juga ma'nawiyah. Sebab ma'nawiyah di sini ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani. Tiba-tiba ulama kita ahli sunnah wal jamaah tak menghukum kufur Mu'tazilah dengan menolak ma'ani. Yang lazim daripada menolak ma'ani, tertolaklah ma'nawiyah. Lepas tu macam mana perkataan pula menafikan ma'nawiyah itu kufur. Itu juga nafi ma'nawiyah kufur. Mu'tazilah menafikan ma'ani, lazim menafi ma'ani, ternafilah ma'nawiyah. Mu'tazilah dia menyabitkan ma'nawiyah yang sama roh, sebab tu tak kufur. Kalau lagi tu dinamakan ma'nawiyah juga sama roh tu pun. Setengah-setengah tempat dipanggil ma'nawiyah juga sama roh. Nafi sama roh tu lah kufur tu. Tak terhenti atas menyabit lawan nafi ma'ani. Nafi ma'ani, ternafilah ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani. Tak kufur, pasti mubtadi' saja. Pasti mubtadi'. Yang jadi kufur tu ialah menafikan ma'nawiyah yang samarah, seperti berkuasa, mengetahui. Cuma terkib kita tu lain sikit lah. Kita susun ayat tu. Qadirun bi qudratihi. Qudrah itulah panggil sifat ma'ani. Qadirun, berkuasa Allah Ta'ala, kok sifat qudrah. Alimun bi ilmihi, Allah Ta'ala mengetahui, kok sifat pengetahuan. Baik, bagaimana kena bagi beza? Yang mana samarah, yang mana
ma'nawiyah yang lazim bagi ma'ani. Tidak kita keliru. Kita membuat ayat takut kita kata ma'nawiyah itu benda yang disepakati. Ma'ani tak disepakati. Maksud dia tu tak sepakat ni Mu'tazilah tolak. Mu'tazilah menolakkan ma'ani. Bahkan tak hukum kufur pula Mu'tazilah dengan menolak ma'ani. Tiba-tiba ma'nawiyah sendiri tu kufur dengan menolak ma'nawiyah. Sedangkan orang tolak ma'ani tolak ma'nawiyah. Tolak. Dah tolak apa nama ada qudrah. Tolak sifat qudrah. Mana ada qudrah di zat pun dia tolak jugalah. Lepas tu macam mana ulama kata kufur menafikan ma'nawiyah sebab benda tu mujma' alaih, yakni ma'nawiyah yang samarah, bukan lazim bagi ma'ani. Baik. Sifat-sifat ma'ani ialah sifat yang bangsa ada. Bangsa ada yang sah dilihat. Bila Allah Ta'ala memperlihatkan zat dia, kita dapat melihat akan sifat ma'ani tu, atau mana yang bangsa ada. Baik. Oleh kerana tu kita kena bagi beza juga. Yang mana wujudi, yang mana amrun i'tibari. Bahkan tarkib kita tadi pun alimun bi'ilmihi, yang mengetahui, Allah Ta'ala yang mengetahui, Tuhan mengetahui bi'ilmihi. Nak terjemah apa? Nak terjemah dengan mengetahui. Mengetahui Allah dengan mengetahui. Mengetahui itu dengan sifat wujudi tadi, sifat ma'ani tadi. Mengetahui dengan sifat buah bagi bezalah. Terjemahan ni bukan tahu terjemahan. Terjemahan cari sepatah kata yang tepat. Seperti kita kata sabar, apa sabar? Ambil bahasa Melayu, cari tabah. Tu bagi terjemah. Kalau tafsir panjang sikit, tafsir bukan terjemah. Ini terjemah ni ghalibnya sepatah-sepatah. Sepatah terjemah. Sabar, tabah. Ini pun cari ayat yang mana sesuai dengan lafaz yang kita nak alih bahasa tu, paling tepat, paling dekat. Tuan Syekh Ismail Al-Fatani, bahkan sebelum daripada tu lagi, Syekh Al-Fatani dalam kitab dia Warduz Zawahir menterjemahkan sifat Allah Ta'ala sama'. Kata Tuan Syekh Al-Fatani, dan sifat yang keenam daripada sifat ma'ani itu sama'. Maka wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sama', dan iaitu pada lurah sama' pendengar. Syahdud awal-awal lagi bubuh pendengar. Dia tak terjemah dengan mendengar. Itu segi bahasa pendengar. Bukan di Baqarah tak. Mana kata sebelum tu lagi dah diterjemah dengan pendengar. Dalam kitab Sirajul Huda, Sirajul Huda ni bukan orang Petani buat, orang Aceh buat. Kitab Sirajul Huda ni. Menterjemahkan sifat-sifat ma'ani pun dengan huruf pa juga, asal lagi awal lagi tu. Kalau kita nak katalah ini semua dalam Baqarah ya ada, kita lain tak ada. Dalam sejarah sudah terjemah sama' artinya pendengaran, basar artinya penglihatan. Tengok, ilmu, pengetahuan, ada dah pa tu, pa tu ada dah.
Nak bagi beza yang mana ta'alluq, yang mana sifat. Mendengar Allah Ta'ala dengan mendengar. Tak boleh beza ta'alluq mana. Mendengar ta'alluq lah. Dengan mendengarnya. Hak mendengar hak yang kedua ni apa dia? Ta'alluq juga kah? Mendengar dengan pendengar lah. Melihat dengan pelihat. Tu baru munasabah. Terjemah bukan tauqif. Nak mendekatkan. Bagi hampir tepat. Tu. Itu bukan kita cuma pada dia kias. Jaga. Orang tanah Melayu kita ni sama lah Fatani, bahkan Nusantara lah. Tok-tok guru kita panggil dengan panggilan mesra ayah kita lah. Kalau belah Kedah ni, tok-tok guru semua panggil Pak Lang, Pak Tih, Pak Njang. Pak Cik. Pok-pok tu lah. Walhal lepa ni kalau nak buh gelak al-alim, al-alamah tu memang dia dah lah. Nak gelak al di hujung sangat-sangat boleh al-maki tu memang petang malam boleh dah al-maki. Tapi balik mai ke tanah Melayu ni duk panjang. Tunggu Zakaria Kumaratan panjang. Tunggu Jibakak Palestin. Ada Pak Lang ni panjang. Tunggu Jumaat lain Pak Tih. Pak Tih tu. Tapi orang hari ni jangan duk ingat. Dia panggil Pak Njang, Pak Tih, Pak Lang tu ingat lekeh orang kampung biasa, bukan. Itu panggilan. Sebagai panggilan ayah kita dalam ilmu, pak lah. Kalau belah tani baba, bapak lah. Ayah, baba. Pak Njang tu panggilan tu guru. Pak Da'i, tu panggilan. Nak murid panggil Pak Da'i. Panggilan menghormati, panggilan mesra nak murid pada. Jangan kita ingat kata Pak Da'i ni orang biasa. Al-alim, al-allamah. Tu. Adik pada Pak Cuhim panggil. Walah alim. Tapi orang hari ni tak. Dia tak panggil lah macam tu. Dia panggil al-al belakang hujung. Banyak semua al-al. Pantang sungguh. Tu. Orang dulu-dulu ni tawaduk. Panggil pada lepas tu kita ada ingat pada ni biasa. Orang biasa. Ada pula tak kenal panggil Pada Ali, bukan Pada Ali, pada tu. Syekh Kadir Mandili mengaji dengan Pak Cuhim di Gajah Mati. Lepas tu naik ke Mekah ngaji dengan Pada salah seorang guru Pada bukan Pada Ali. Tu nama Ismail tu ringkasan. Belah Kedah, Tani, Kelantan itulah ringkasan-ringkasan tu. Orang nama Ismail ni kena panggil tu. Tu. Panggilan mesra. Pak Da'i. Tapi jangan kita ingat kita lekeh. Ingat. Lepas tu sebut Tariq Pak Da'i. Sebut Tariq tu Pak Da'i bukan mai. Ini Tariq kuda. Tuan Syekh Ismail ni mengajak kita Asy'ariyah, kita usul lah. Tapi Tuan Syekh Ismail ni guru yang sangat masyhur. Guru yang banyak murid dia. Boleh kata yang turun balik daripada Mekah, tanah Jawi kita ni anak murid pada Melaka. Lepas tu dah anak murid dia ada seolah madrasah dia lah, keluaran dia. Anak murid Tuan Syekh Ismail pun tak nak sebut Tariq, pada Tariq tu tak semua Tariq. Ngajak kita Asy'ariyah Maturidi lah. Cuma bila dah ramai anak murid dia dan masyhur dan perkataan pada ni dipegangi, dan dia ada hujah-hujah dia, dan orang bersemangat dengan usul ni, bersemangat dengan usuluddin ni mula pada Tuan Syekh Ismail. Belum orang sejuk dengan usul ni, dialah yang menggilap balik pengajar ilmu usul ni, Tuan Syekh Ismail.
Lepas tu terkenal lah orang panggil Torik. Padahal tak dia tuan guru pun taklah nak kata ni Torik saya tak. Ajak kita Asy'ariyah macam biasa lah. Tu. Lepas tu kita orang pondok pula orang kata, orang pondok ni mengenai kitab Jawi ya. Ya, kita mengaku kitab Jawi sangat bernilai bagi kita. Kitab Faridah, Syarah Faridah, kitab Baqarah, Aqidatul Najin tu sangat-sangat bernilai. Kita mengaji kitab Jawi tu seiring dengan kitab-kitab Arab. Seiring. Tu. Jangan anggap kata orang pondok ni mengaji kitab Jawi saja, tak. Orang pondok cukup menilai kitab Jawi. Tu. Seiring dengan kitab-kitab Arab. Sebab apa? Sebab alam penulisan, alam penterjemahan Melayu ni dah dimulakan ratus tahun dah. Ulama-ulama kita dah mula. Jadi kita kena ikut orang yang dah mula masuk menyusup dah lama dah, kita ikut depa. Baru kita dapat murad yang sebenar. Tu. Dan jangan anggap pula orang pondok tak baca, tak pernah baca kitab Arab. Jangan. Tu. Nak tahu, kena masuk pondok dulu lah. Tahu. Orang pondok ni mengaji kitab apa. Ni kadang-kadang orang yang tak pernah lalu, dia rasa dah lah, kita pun tak maulah nak angkat diri kita, tapi mai tengok sendirilah orang pondok mengaji apa. Tak Malaysia pergi petani tengok. Mengaji kitab apa. Bahkan di petani zaman sekarang mutakhir ni, kitab Jawi tu kurang sangat mengaji. Seminggu 2 kali je. Tu. Baik. Terjemah dengan beberapa tu dah ada dah sifat pendengar, pelihat. Pengetahuan tu dah ada dah. Cuma yang ditolaknya kalau menyalahi qiyas dan isti'mal. Isti'mal ada. Cuma ada beberapa sifat dalam kitab Baqarah tu yang tak pernah diisti'mal sebelum tu lagi. Tapi ada pada qiyas. Kita mengaji mana yang syadz ni, kalau segi ilmu surah tu, yang syadz ni kalau menyalahi qiyas dan isti'mal. Syadzun ay mukhaliful lil qiyasi wal isti'mali. Menyalahi qiyas dan isti'mal. Adapun kalau qiyas tak ada. Qiyas mana kaedah? Dalam kaedah tak ada, tapi isti'mal ada. Seperti masjid. Masjid ni kalau ikut kaedah kena kata masjid. Tiba-tiba baca masjid. Tak ada pada qiyas, tapi ada pada isti'mal, terpakai. Ataupun tak ada pada isti'mal tapi ada pada qiyas, terpakai. Jadi dikiaskan sifat-sifat lain berapa jugalah nak bagi sama. Walaupun tak nak kita dengar. Tapi dah sama pada sifat ma'ani belaka. Pendengar pelihat dah ada dah. Tu. Jadi mendengar kok sifat pendengar, melihat kok sifat pelihat, baru kita boleh beza mana ta'alluq, mana sifat. Baik. Dalam Syarah Aqidah Safi, pada bahasan sifat takwin tu. Sifat takwin. Sifat takwin tu disebut dengan lafaz masdar belaka. Takwin sendiri tu. Mustaq minhu. Takwin makna mengada. Mengada ni kalau di sisi Imam Asy'ari ta'alluq bagi sifat qudrah. Waktu di sisi Imam Asy'ari takwin ni sifat fi'il. Kena pada segala kena pada ta'alluq sifat qudrah. Memberi rezeki, menghidup, memati, mengada. Di sisi Imam Maturidi bukan sifat fi'il. Imam Maturidi nak ke mana tu? Adakah nak mana kata takwin ni mengada sedia kala? Dah sifat tu sedia kala? Maksudnya mengada sedia kala? Tak, sini pandang pada mabda'. Mabda'ut takwin, sebab tu dalam syarah sebut wal hasilu fil azal huwa mabda'ut takhliq wat tarziq
wal imatah wal ihya wa ghairi dhalik wa ghairu dhalik. Dalil lagi lah. Kenapa ada mabda' dia? Bukan kena pada ta'aluk tu, kena pada mabda'. Mabda' ni lah. Dia ada kena pada sifat ma'ani tu. Tu. Akan datang kita bahas sifat kalam. Kalam dikenaki kalam lafzi tu kena pada huruf, kena pada surah. Kalam ismi tu pandang pada muta'alaq dia kena pada kalimat nafsani. Lepas tu dia ada ta'aluk dia. Dia ada mabda' dia. Mabda' tu mana perkata. Ada bahasan tu. Boleh kita kupas tentang sifat kalam tu. Macam mana Tuan Syekh Ismail boleh pecah pada 4. Disebut dalam kitab-kitab usul kita 2 tak tenapi, ada lagi ta'aluk. Mabda' dia. Kalam ni ada kalam mana? Masdari. Ada mana ismi. Akan datang. Mana kata ni mabda' ni kena ambil peduli. InsyaAllah pelan-pelan yang ni kita nak bagi nampak macam mana Tuan Syekh Ismail Al-Fatani boleh terjemah sifat-sifat dengan ada per tu. Pasal apa boh per? Sebab nak bagi beza antara ta'aluk dengan sifat. Dengan kalau talqib Mu'tazilah dia qadirun bidzatihi, muridun bidzatihi, alimun bidzatihi. Dia bidzatihi sebab dia memang menafikan ma'ani. Dia menyabitkan samarah. Warattabu samaratiha ala dzatillah. Menyusun, mengatur mereka itu akan samarah atas zat Tuhan. Zat. Mengetahui kok zat. Melihat kok zat. Dia bukan menafi melihat. Dia bukan menafi mengetahui. Dia tolak pengetahuan. Tu kena bagi beza mengetahui dengan pengetahuan. Dia tolak. Sifat ma'ani dia tolak. Kita ada qadirun bi qudratihi. Bukan bi zatihi. Tu kata yang mujma' alaihnya. Yang sepakat kita mengaku, Mu'tazilah pun mengaku tu hak tu samarah tu. Dipanggil juga maknawiyah. Panggil maknawiyah yang samarah. Maknawiyah lazim bagi ma'ani, dia tolak Mu'tazilah. Sebab apa? Bila tolak ma'ani, lazim dia tolak sama maknawiyah lazim bagi ma'ani. Ulama' kita tak hukum kufur Mu'tazilah. Yang dengan dia tolak ma'ani, tolak sama maknawiyah. Kalau gitu, hak kufur mana? Kufur tolak maknawiyah juga. Samarah tu. Tolak samarah. Sebab tu kena bagi beza mana sifat mana ta'aluk. Ta'aluk dengan samarah ni. Ta'aluk melazimkan samarah lah. Tapi samarah tak melazimkan ta'aluk. Ada sifat-sifat, ada samarah tak ada ta'aluk. Seperti hayah. Tuhan sifat dengan hayah, Tuhan hidup. Ta'aluk ni kalau kita sirah pada muta'alaq, kalau kita parti pada muta'alaq, nama ta'aluk lah. Tuhan Allah Ta'ala melihat. Melihat ta'aluk. Melihat apa? Melihat akan mawujudat. Mabsurat tu. Itu dipanggil muta'alaq. Melihat juga samarah. Kalau kita perhati pada muta'alaq, kita kena nama dia ta'aluk. Kita berhenti saja, tak perhati pada muta'alaq, boleh nama samarah. Tu. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. رأت الأكيار تشدو في ليالي